Assalamualaikum, nama saya Fatin Nadia binti Ahmad Farid. Nombor kad matrik saya di PH 2020 24652. Saya dari kelas DP 1B dan saya akan menerangkan mengenai pengenalan isu semasa tentang makanan halal. Isu semasa halal yang berterusan di Malaysia iaitu mengenai halal dan persijilan halal telah disediakan oleh Kerajaan Malaysia dan ia menyediakan penerangan ringkas mengenai jenis makanan halal iaitu semua makanan dianggap halal kecuali perkara-perkara berikut. Contohnya yang pertama daging dan produk gizi, yang kedua haiwan yang tidak disembelih dengan sempurna atau mati sebelumnya, ketiga, haiwan yang tidak disembelih atas nama Allah. Yang keempat, alkohol dan semua bentuk minuman yang boleh memabukkan. Bagi yang kelima, haiwan karnivor iaitu burung pemangsa dan haiwan darat tanpa telinga luar. Yang keenam, perosak seperti tikus, lipan, kalajengking dan haiwan lain yang serupa dengannya. Bagi yang ketujuh, haiwan yang larang dibunuh dalam Islam iaitu seperti semut, lebah, laba-laba dan juga burung belatuk. Bagi yang ke-8 pula, haiwan yang dianggap menjijikkan seperti kutu, lalat dan haiwan lain yang serupa dengannya. Manakala yang ke-9, haiwan yang hidup di darat dan di air seperti katak, buaya dan haiwan serupa dengannya juga tidak boleh dimakan dalam Islam. Manakala yang ke-10, darah dan produk darah juga tidak boleh. Untuk yang ke-11 pula, mana-mana produk makanan dan minuman yang mengandungi mana-mana bahan-bahan yang haram di atas atau dicemari seperti yang saya sebut telah pun juga diharamkan. Masuk pula kita pada pengenalan dan definisi halal iaitu agama Islam merupakan agama yang sangat menekankan kesihatan dan nyawa manusia. Allah telah memerintahkan kepada para hamba-Nya supaya memilih makanan yang halal atau lagi baik dalam erti kata kurungan halalan dan thayyiban. Halalan dan thayyiban pula membawa maksud makanan yang dibenarkan dan diberi kebenaran untuk dimakan. Bergantung juga kepada undang-undang syariah. Selagi ia selamat dan tidak memudaratkan kesihatan, ia masih boleh dimakan. Haram atau tidak halal adalah berlawanan dengan halal. Ia di mana bermaksud sesuatu yang dilarang atau lagi ditegah. Seterusnya, sebarang makanan atau minuman yang berada dalam bahagian yang sama-sama dan tidak dikategorikan halal atau tidak halal akan dikategorikan juga sebagai syubhah. Syubhah ini dikenali sebagai sesuatu benda yang was-was atau disangsikan. Rasulullah SAW telah memberikan panduan berkenaan perkara-perkara syubhah. Sebaliknya, makanan dan minuman yang mempunyai kesan buruk sama ada pada zat atau faktor luaran, ia dilarang untuk dimakan. Di sini saya nak simpulkan sedikit dari Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu dan Darimi berkata, Rasulullah bersabda, apa yang halal adalah jelas, apa yang haram juga adalah jelas. Dan di antara keduanya, perkara yang sama-sama yang kebanyakan manusia tidak mengetahui, apa barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang sama, maka ia telah membersihkan kehormatannya dari dosa. Maka barang siapa yang terjatuh dalam melakukan perkara sama, maka ia telah terjatuh dalam melakukan perkara yang haram. Perkara ini dapat dibuktikan menerusi sabda Nabi SAW yang bermaksud, janganlah kamu langkah memperoleh ganjaran syurga di akhirat kelak. Perkara ini sejajar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan surah An-Nahl ayat 114 hingga 115. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Maksudnya, oleh itu makanlah, wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka siapa yang terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di sini saya akan menerangkan sedikit maksud definisi plasma, iaitu plasma darah ialah komponen cecair kuning pucat yang berada di dalam darah yang biasanya mengekalkan sel darah di dalam seluruh darah dan ampayan. Cecair ini membentuk kira-kira 55% keseluruhan isi padu darah dalam badan. Cecair ini juga merupakan sebahagian bendalur dalam pembuluh darah bagi bendalur luar sel. Cecair ini juga kebanyakan merupakan air dan mengandungi protein terlarut seperti albumin, globulin dan fibronogen. Manakala faktor utamanya ialah faktor pembengkuan dan kepada hormon dan karbon dioksida kerana plasma merupakan medium utama untuk pengangkutan produk yang kumuh. Plasma ini juga bertindak sebagai rizab protein badan kepada manusia. Plasma memainkan peranan penting dalam kesan osmosis dalam pembuluh dalam darah yang mengekalkan elektrolit dalam bentuk keseimbangan dan melindungi badan daripada jangkitan serta gangguan darah. Contoh komponen darah manusia ialah terdapat sel darah merah, trombosit dan sel darah putih. Saya akan menunjukkan dua contoh gambar plasma darah. Plasma darah itu berbentuknya bulat berwarna merah. Manakala contoh makanan yang mempunyai plasma darah iaitu surimi. Tahu surimi itu apa? Surimi itu ialah sejenis makanan atau sejenis produk yang ada alahan perantara, iaitu surimi diperbuat daripada lumatan daging ikan yang telah diproses dengan cara tertentu. Surimi itu bersifatnya kental, iaitu berwarna putih dan tidak mempunyai rasa seperti tawar. Surimi juga ialah sejenis jejari ketam atau berbola ikan. Contoh makanan yang kita makan macam dalam yong taufu tu. Dia asalnya ia tidak mempunyai rasa lah. Dia menambah sedikit pewarna dan perisa ketam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atilah binti Nur Azizah dari kelas TP 1B. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang plasma darah. Darah manusia dan vertebrata lainnya merupakan cairan tubuh berwarna merah yang terdiri daripada plasma darah dan juga sel darah. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan untuk memisahkan daripada pecahannya. Antaranya ialah kaedah penggemparan. Melalui kaedah ini, ia menghasilkan sel darah merah dan plasma. Seterusnya kaedah yang kedua ialah melalui kaedah pembekuan. Melalui kaedah ini, ia mengasingkan sel darah merah dan serum BAH-ETAL 2013. Seperti yang kita lihat di sini, plasma mempunyai 55%, sel darah putih dan juga platelet kurang daripada 1%, manakala sel darah merah 45%.
Menurut Bishop ETL 2010, plasma darah terdiri daripada 92% air, manakala selebihnya ialah bahan larut seperti glukosa, protein, vitamin, mineral, urea, asid urik, karbon dioksida, hormon dan juga antibodi. Protein plasma pada darah vertebrata umumnya terdiri daripada albumin, globulin dan juga fibrinogen. Plasma darah telah dihidrat digunakan sebagai ramuan protein yang membawa kepada ciri gel di dalam sesetengah makanan, terutamanya berasaskan daging. Industri daging menghasilkan modifikasi tekstur dengan menggunakan pengikat, terutamanya fibrinogen dan juga trombin yang diperoleh daripada darah. Enzim pembekuan darah trombin telah digunakan bersama dengan plasma darah sebagai daging dalam pemprosesan daging atau daging cincang. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kegunaan plasma darah sebagai aditif makanan. Pada masa kini, plasma darah diproses dan dimanfaatkan dalam bentuk aditif makanan. Bagi yang tertanya-tanya, apakah maksud aditif makanan? Aditif makanan ialah bahan yang dimasukkan ke dalam makanan bagi meningkatkan kualiti, keenakan dan juga keunikan makanan tersebut. Produk makanan yang menggunakan plasma darah yang menjadi pilihan sebagai sebahagian pengeluar produk berasaskan daging ialah daging kisar, bobola ikan dan juga bobola daging. Seterusnya, plasma darah mempunyai kemampuan melarut dan mengemulsi yang tinggi, kelikatan yang rendah serta kemampuan untuk membentuk gel yang kuat. Ia juga boleh menambah tekstur dalam produk makanan diproses seperti daging dan juga ikan. Plasma darah dan protein darah digunakan sebagai pengikat dalam industri daging. Daripada sudut ciri pengikatan, plasma darah ialah alternatif kepada telur yang digunakan secara tradisional dalam industri makanan. Malah plasma darah juga didapati lebih efektif dan murah untuk menggantikan putih telur dalam pembuatan kek dan juga roti. Seterusnya, fungsi plasma darah adalah sebagai pengemulsi. Antaranya terdapat dalam produk daging seperti sausage. Ia berfungsi untuk mengikat protein daging, lemak dan juga air di dalam emulsi yang stabil. Kemudian, ianya juga sebagai penyebaran lemak dalam produk makanan bagi memperoleh tekstur yang betul dan menghasilkan produk akhir makanan yang berkualiti. Protein darah mempunyai ciri pengemulsi yang setanding dan boleh menggantikan kesin. Oleh itu, plasma darah mempunyai kapasiti pengemulsi yang lebih baik daripada globin darah. Lemak pula berperanan sebagai sumber vitamin, asid lemak dan juga tenaga. Lemak memberikan kesan seperti kelembutan, ciri mengikat dan juga juiciness. Oleh itu, protein darah berpotensi untuk menggantikan lemak dalam produk daging. Tambah pula, protein darah mempunyai kandungan kalori yang kurang dalam setiap gram lemak yang diganti. Oleh itu, plasma darah ialah satu alternatif protein yang murah bagi menggantikan lemak dalam penghasilan daging rendah lemak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Abang Effendi, ingin membentangkan tentang hukum plasma darah pada makanan. Dia terdapat dua pandangan. Pandangan pertama iaitu pandangan mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, di mana mereka berpendapat halal
jika proses istihalah yang dilakukan ialah sempurna ataupun dikategorikan sebagai istihalah sahihah yang bermaksud diterima oleh syara. Pandangan kedua pula ialah pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat haram kecuali 3 bentuk yang saya akan bincangkan nanti. Ia haram jika proses istihalah yang dilakukan ialah tidak sempurna ataupun dikategorikan sebagai istihalah fasidah yang bermaksud perubahan yang tidak diterima oleh syara. Apakah itu istihalah? Istihalah dari segi bahasa bermaksud perubahan dan pertukaran. Perubahan ini bermaksud perubahan dari segi zat dan sifat sesuatu bahan tersebut. Manakala pertukaran pula ialah pertukaran yang kekal dan tak akan kembali ke bentuk yang asal. Dari segi istilah pula ialah merujuk kepada perubahan sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Yang berubah menjadi suci sama ada asalnya najis ataupun menjadi najis disebabkan oleh sesuatu yang lain. Istihalah terbagi kepada 2 kategori, iaitu istihalah sahihah dan istihalah fasidah. Contoh istihalah sahihah ialah penghasilan bola ikan ataupun udang yang dicampurkan enzim, di mana enzim ini berperanan sebagai ejen pengenyal untuk menghasilkan buah bola yang berkualiti. Contoh seterusnya ialah haiwan jalalah, iaitu haiwan yang memakan kotoran kecuali anjing dan babi yang akhirnya boleh dimakan setelah menjalani proses kuarantin. Contoh istihalah fasidah pula ialah pemprosesan buah anggur bertukar menjadi arak, di mana asalnya ialah halal, iaitu buah anggur mengalami proses perubahan dengan bahan yang halal, namun hasilnya ialah arak yang menjadikan hukumnya ialah haram. Contoh yang kedua pula ialah penggunaan wain dalam pembuatan kek, sama ada ianya disapu ataupun dicampurkan di dalam kek untuk mencantikkan dan menambah baik struktur luaran dan kandungan kek tersebut. Ianya haram kerana penggunaan arak walaupun ia sedikit, ia tetap haram di sisi syariat. Seterusnya ialah 3 bentuk istihalah yang dibenarkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, iaitu perubahan dari segi fizikal dan kandungan. Contohnya darah kijang bertukar menjadi kasturi kerana ia melalui proses istihalah yang sahihah yang memberi kebaikan dan manfaat kepada manusia. Contohnya, ia boleh digunakan pakai menjadi minyak wangi dan dalam sumber perubatan. Antara manfaat kasturi ialah dapat memberi kekuatan pada roh, menenangkan jiwa dan mencerdaskan akal. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Atyabul tibbil mis", iaitu wangian yang paling harum ialah al-mis, iaitu kasturi. Perubahan yang kedua pula ialah perubahan luaran sahaja. Contohnya, kulit haiwan selain anjing dan babi bertukar menjadi suci selepas melalui proses penyamakan. Ianya suci kerana sebelum disamak, kulit itu sebahagian daripada najis, dan umat Islam digalakkan untuk menjadikan kulit haiwan itu sebagai pakaian ataupun perhiasan. Contohnya kasut, beg dan sebagainya, dan hukumnya ialah harus. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Izadu bi'ala ihab faqad tahur", yang bermaksud jika disamak kulit haiwan tersebut, maka sucilah ia. Yang ketiga pula ialah perubahan kandungan sahaja. Contohnya arak bertukar menjadi cuka, di mana ianya mesti bertukar dengan sendirinya ataupun semula jadi kerana tak wujud lagi zat dan sifat asal arak yang boleh memabukkan itu, maka halallah cuka tersebut. Tapi jika ada campur tangan manusia, contohnya ditambah bahan-bahan luar, maka cuka itu menjadi haram. Cara arak bertukar menjadi cuka melalui 2 proses, iaitu takhammur dan takallul. Pada proses fermentasi yang pertama ataupun takhammur, glukosa bertukar menjadi alkohol, di mana sebahagian anggur tersebut ditambah dengan bakteria yang menjadikan kadar etanol tinggi yang akan menghasilkan arak.
Ethanol inilah yang akan memberi kesan mabuk kepada peminum. Pada proses fermentasi yang kedua pula ialah tahallul, di mana terhasillah bakteria semula jadi yang menggabungkan alkohol yang mengandungi oksigen menjadi asid asetik, lalu bertukarlah arak tersebut menjadi cuka tanpa campur tangan manusia, maka ianya menjadi halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Azlin binti Muhammad Razali. Cadangan atau cara penyelesaian isu kami berdasarkan kepada Dr. Yusuf Arkadawi. Cara penyelesaian yang pertama, asal sesuatu adalah harus. Seperti mana hukum sesuatu perkara adalah harus, kecuali terdapat nas-nas yang sahih menyatakan atau memberitahu tentang pengharamannya. Contoh yang dapat saya kaitkan adalah kulit haiwan, kecuali babi dan anjing, kerana haiwan tersebut telah pun dinyatakan dan telah diterangkan di dalam Al-Quran bahawa haiwan tersebut adalah haram. Cara penyelesaian yang kedua, apa sahaja yang membawa kepada haram adalah haram. Sebagai umat Islam, kita haruslah menjaga kemaslahatan diri kita. Dengan itu, kita haruslah menjaga dan memelihara 5 maqasid syariah tersebut sebagai contoh agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Yang pertama adalah agama. Meminum arak adalah haram dan menyalahi undang-undang agama Islam. Yang kedua ialah nyawa. Sekiranya kita mabuk, kita akan mengalami kecederaan yang parah seperti kemalangan. Yang ketiga ialah keturunan, di mana apabila kita mabuk, sudah tentu kita melakukan hal-hal di luar jangkaan kita seperti berzina dan lain-lain lagi. Yang keempat pula ialah akal. Seseorang itu tidak boleh minum arak kerana ia memabukkan. Apabila seseorang itu minum arak, fikiran mereka akan tidak waras serta membawa mereka kepada pembunuhan. Yang kelima ialah harta. Mereka hanya menghabiskan duit mereka untuk memilih minuman keras. Cara penyelesaian yang ketiga, mengharamkan sesuatu yang sesuai dengan keburukan dan kemudaratannya. Contoh yang dapat saya kaitkan adalah arak, di mana apabila seseorang itu meminum arak, sudah tentu dia mabuk dan dia akan melakukan perkara yang di luar jangkaan seperti berzina, berlakunya kemalangan di jalan raya. Jadi, tak ada kebaikan pun sekiranya kita mengambil minuman arak ini kerana dia mempunyai banyak kesan-kesan sampingan sekiranya kita minum arak ni. Antara kesan sampingan yang dapat saya terangkan dekat minuman arak ni seperti diorang akan mudah berzina, diorang lalai dalam melakukan sesuatu perkara dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja, sekiranya kita minum arak, dia akan menyusahkan individu lain seperti kemalangan. Diorang akan melanggar orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mat Samri. Nombor matrik saya 202024639 dan saya daripada kelas DIPEH 1B. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kesimpulan plasma darah. Okey, plasma darah mempunyai pelbagai kegunaan dan kebaikan yang menjadi nilai tambah dalam produk makanan pada masa kini. Selain dari sifat mudah larut, ia juga boleh mengelmusi yang tinggi. Kelikatan yang rendah juga mampu membentuk gel yang kuat. Plasma darah boleh digunakan menambah baik tekstur dan mampu menjadi satu pengganti lemak murah. Okey, dan
rendah lemak. Berikutnya pula, plasma darah juga ada kelemahan tersendiri. Kerana mikroorganisma yang berbahaya menyebabkan alahan daripada protein darah. Malah dalam Islam terdapat 2 jenis pandangan. Okey. Pandangan yang berbeza tentang hukum penggunaan plasma darah dalam makanan, iaitu ulama Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Ia sudah disahih dan disahkan haram. Penggunaan plasma darah dalam produk makanan. Penentuan hukum ini juga bergantung kepada proses istihalah yang digunakan dalam penghasilan plasma darah. Oleh itu, hukum dalam istihalah bagi plasma darah mestilah menepati kehendak syariat Islam supaya hukum berkaitan isu ini tidak ketinggalan zaman atau diabaikan begitu sahaja dalam kalangan Islam dan Muslim. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.